Dalam mendepani COVID-19 ini, dunia pendidikan telah menghadapi sebuah cabaran yang perlu dijadikan norma baharu dalam diri setiap pelajar. Salah satunya ialah pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan secara atas talian. Disebabkan keterbatasan ini, penggunaan media seperti buku elektronik, laptop, komputer, dan juga telepon bimbit perlu dimanfaatkan secara optimum bagi memperoleh pengetahuan dan juga kemahiran baru dalam meneruskan pengajian. Maka saya dan kumpulan saya telah bercadang ataupun bersepakat untuk mengadakan sebuah bengkel berkaitan cara-cara untuk menulis penulisan ilmiah dalam kalangan pelajar semester 1 geografi bagi memberi pendedahan kepada mereka berkaitan pentingan menghasilkan sebuah penulisan yang berkualiti dan juga bersumberkan sumber-sumber berautoriti serta bagi memastikan penulisan ilmiah itu dapat dihasilkan mengikut format APA style. Seperti yang kita tahu bahawa penulisan ilmiah ini sudah tidak asing lagi dalam diri setiap orang yang bergelar pelajar. Seterusnya saya akan menerangkan apakah kaitan CBL kami ini dengan geografi fizikal, dan saya akan menerangkan dalam konteks pendidikan. Secara umumnya, penulisan ilmiah yang berkualiti merupakan satu alat komunikasi yang disampaikan oleh seseorang pengkaji ataupun penulis bagi menyebarkan maklumat ataupun fakta berkaitan dengan disiplin ilmu termasuk geografi fizikal itu sendiri. Maka penulisan ilmiah yang baik serta dirujuk dengan sumber-sumber yang berautoriti ini sebenarnya dapat menjadi satu sumbangan kepada isu ataupun masalah yang berlaku pada masa kini, serta ia dapat memberi satu jalan penyelesaian bagi menghadapi cabaran tersebut. Misalnya, saya ambil satu contoh penulisan berkaitan dengan apakah cara-cara untuk kita sentiasa bersiap sedia ataupun mendepani bencana alam yang berlaku secara tiba-tiba, misalnya banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Maka dengan penulisan berkaitan dengan geografi fizikal ini dapat memberi satu panduan ataupun satu pengetahuan kepada masyarakat agar mereka sentiasa bersiap sedia serta menjaga alam sekitar bagi mengurangkan bencana alam itu. Hasil ini akan dilihat dari segi pelaksanaan bengkel itu terhadap geografi manusia. Pertama sekali, melalui bengkel ini, kita dapat menjana pendapatan sampingan. Seperti kita tahu, zaman sekarang kerja bukan hanya fokus pada kerajaan ataupun swasta. Namun kita boleh mencipta peluang pekerjaan sendiri apabila kita mempunyai ilmu format ini. Sebagai contoh, kita boleh bekerja sebagai pembantu penyelidik ataupun kita boleh menawarkan penyemakan penulisan dari segi APS ini. Di mana kita tahu zaman sekarang orang tidak mempunyai masa untuk melakukan penyemakan sendiri. Jadi, kita boleh menjadikan pelajar ataupun ahli akademik sebagai sasaran kita. Selain itu, melalui bengkel ini juga kita dapat memudahkan pembelajaran pelajar. Sebagai contoh, apabila pelajar semester pertama mendapat pendedahan awal mengenai format APA yang betul ini, jadi dia tidak akan tersasar untuk semester berikutnya. Dan yang paling penting, apabila dia nak buat tesis nanti, dia tidak akan mengalami sebarang masalah. Di samping itu, melalui bengkel ini juga kita dapat memudahkan pelajar ataupun ahli akademik bagi menghasilkan karya-karya akademik yang berkualiti. Sebagai contoh, apabila seseorang itu sudah terbiasa dengan format APA yang betul, jadi dia akan mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menghasilkan karya-karya yang berilmiah, dan kebarangkalian dia untuk melakukan kesilapan format APA adalah sangat rendah. Dan akhir sekali, melalui pelaksanaan bengkel ini juga, kita dapat melihat berbagai kesan positif ke atas geografi manusia itu sendiri. Okey, hari ini dalam video ini saya ingin memberi atau mengemukakan beberapa buah cadangan mengenai cadangan-cadangan penambahbaikan hasil daripada program CBL kami, iaitu Please Write It Right ataupun bengkel penulisan APA Style. Bengkel penulisan kami ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar terutamanya semester 1 bagi kursus geografi tentang bagaimana untuk menulis rujukan dengan menggunakan APA Style. Antara cadangan pertama yang menurut kami adalah perlu ialah dengan meluaskan kelompok sasaran. Okey, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, kami terpaksa menghadkan bilangan peserta untuk menyertai program bengkel penulisan kami ini kerana kami bimbang agak sukar untuk mengawalnya di alam maya. Jadi apabila pandemik ini berakhir, kami boleh meluaskan skop kumpulan sasaran kami, iaitu kami boleh membuka bengkel ini kepada semua semester yang ingin menyertainya, tidak kira lah semester 1 atau semester 2, dan terbuka juga kepada kursus-kursus lain yang ingin tahu bagaimana cara untuk menggunakan APA Style dalam bahagian rujukan. Cadangan yang seterusnya menurut kami perlu ialah ataupun untuk penambahbaikan dengan menghasilkan sistem penilaian sendiri. Ini bermaksud bahawa mungkin pada masa akan datang kami mampu untuk menghasilkan sistem penilaian sendiri, iaitu yang lebih sistematik
dan mudah untuk peserta-peserta dan juga kami melihat prestasi mana sebelum dan juga selepas menyertai bengkel ini. Cadangan seterusnya yang difikirkan perlu ialah dengan memperluaskan medium air bahan. Okey, seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan medium air bahan itu menjadi semakin terhad kerana kami hanya boleh menggunakan medium air bahan seperti di media digital saja seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Tapi jika pandemik ini berakhir ataupun bengkel ini dijalankan pada masa akan datang, mungkin kami boleh menambahbaikkan medium air bahan kami, iaitu dengan melalui membuka booth ataupun kami boleh menubuhkan kelab kami sendiri dengan menjemput pesara-pesara ataupun ahli-ahli yang pakar yang mampu membantu kami untuk kami meningkatkan keberkesanan bengkel ini pada masa akan datang.